Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Cik Okey nak kongsikan cara buat inti kari pap kentang yang sangat sedap, mantap berserta tips untuk inti kari pap yang lebih sedap. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Kebanyakan resepi inti kari pap ni memang sama saja. Yang penting tips dia tu. Untuk buat inti kari pap ni, bahan dia memang mudah sahaja. Kita perlukan 1 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, 2 tangkai daun kari, sedikit dada ayam yang dipotong dadu. Bagi yang tak suka nak guna isi ayam, boleh letak sedikit ikan bilis 3 biji kentang yang dipotong dadu. Okey, untuk kentang ni Cik Okey ada tips special Jom kita tengok apa tipsnya. Okey, ni dia cara Cik Okey potong dadu. Mula Cik Okey potong sekeping-sekeping macam tu. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat Lepas tu potong memanjang. Lepas tu baru kita dadukan lah. Kalau kita potong nipis sangat, nanti hancur pula bila kita masak inti dia. Okay. Dan jangan lupa rempah kari. Okey, Cik Okey menggunakan babas. Cik Okey dekat sini Cik Okey nak kongsikan tips agar rasa kari tu lebih sedap adalah dengan mencampurkan 2 jenis rempah kari iaitu serbuk kari ikan dan serbuk kari ayam. Ingat tu Okey, mula-mula kita tuangkan sedikit minyak Okey, minyak ni jangan terlalu kurang, jangan terlalu lebih sangat. Agak-agak cukup untuk kita tumis kita punya bahan. Okey, kemudian minyak dah panas, kita masukkan daun kari, bawang besar dan bawang putih. Okey, tips kat sini kalau kita nak kita punya inti kari pap tu sedap, kita kena tumis semua bahan ni betul-betul sampai dia sedikit garing dan naik bau. Lepas tu barulah kita akan masukkan bahan-bahan lain. Nak masak ni kita tak perlu nak kelam kabut Kita biarkan dia betul-betul garing. Betul-betul dia naik bau. Sebab bawang besar ni dia memang ambil masa sikit untuk dia naik bau. So kita biar je dengan api yang sederhana kuat tu. Kita tumis je betul-betul. Jangan cepat-cepat nak masukkan rempah kari. Okey, lepas je bahan-bahan tadi dah naik bau, dah sedikit garing, barulah kita masukkan rempah kari lah. Okey, Cik Okey masukkan 2 sudu makan rempah kari ikan dan 3 sudu makan rempah kari daging. Cik Okey campurkan kedua jenis rempah ni, baru memang bau rasa sedap kita punya inti kari pap tu. Kedua rempah kari ni memang ada rasa yang berbeza Macam rempah kari ikan ni dia macam ada sedikit masam-masam sikit. Kita kena campurkan dia dengan rempah kari daging. Baru sedap. Lepas tu kita tumiskan rempah kari dengan api perlahan. Sebab kita tak nak dia cepat hangus Lepas tu letaklah air sedikit supaya dia tak cepat hangus. Yang kat sini pun tips yang kedua, kita kena biarkan rempah kari ni betul-betul garing dan terbit minyak. Bagi dia betul-betul masak. Kita letak air sedikit demi sedikit lah supaya kita tak nak dia punya rempah tu hangus. Kita nak dia masak lama. Kalau Cik Okey tu masak sampai dia macam warna dia lebih gelap sedikit, tapi dia bukan hangus lah, dia betul-betul garing. Baru kita punya inti kari pap tu rasa dekat bahan tumisan ni lah kita kena jaga yang sebenarnya lah. Agak-agak kalau dia macam dah nak macam nak hangit lah, kita letak air sikit supaya dia tak hangit. Tumis lagi sampai betul-betul terbit minyak. 2-3 kali terbit minyak pun tak apa, kita letak air 2-3 kali juga. Nak tumis rempah kari ni pun memang ambil masa yang agak lama sebab dengan api perlahan kan. Okey, so Cik Okey ringkaskan lah sampai dia terbit minyak. Inilah rupa dia dia dah 2-3 kali terbit minyak. Okey, lepas tu barulah Cik Okey masukkan isi ayam. Isi ayam ni kena tumis dia sampai dia pucat, sampai air ayam ni keluar, sampai warna ayam ni bertukar jadi warna putih. Okey, masa ni kita nak biarkan rempah-rempah kari ni serap masuk dalam daging ayam tu. So kita dalam lebih kurang dalam 2-3 minit lah kita biarkan rempah kari serap dalam ayam sambil kita tunggu air ayam ni keluar. Okey, bila ayam tu memang dah terserap dengan rempah-rempah kari tu, lebih kurang dalam 2-3 minit, okey, kita baru letak garam. Bagi dia rasa lah. Cik Okey letak garam dan Maggi cukup rasa.
Tumis lagi sampai dia garing lah. Okey, bila kita dah rasa agak-agak bahan tumisan kita tu semua dah masak, barulah kita masukkan kentang. Okey. Masukkan semua kentang ni. Lepas tu kita nak biarkan kentang ni terserap dengan rempah-rempah tadi sekejap, barulah kita tambahkan air lah. Okey, kita tuangkan air untuk empukkan kentang ni. Tips dekat sini, air tu hanya paras kentang je. Jangan lebih, jangan kurang. Sebab kita tak nak kentang ni terlebih empuk ataupun dia hancur. Kita tak nak. So, kita letak air, paras kentang. Ada jenis kentang yang cepat empuk. So, boleh kurangkan lagi sedikit air lah. Okey, biasanya Cik Okey letak ngam-ngam paras kentang. Kalau macam tak cukup nanti, kalau masih dia belum empuk, baru Cik Okey tambah lagi sedikit-sedikit kemudian lah. Okey, untuk awal-awal ni Cik Okey letak betul-betul paras kentang. Lepas tu Cik Okey tutupkan supaya dia cepat empuk. Tapi tak hancur. Kita tak nak kita punya inti kari pap ni hancur sampai kita dah tak nampak rupa kentang tu. Cik Okey tak suka macam tu lah. Lepas tu kita tutupkan kita punya inti kentang ni sampai dia empuk. Kadang-kadang kita rasalah. Lepas tu kita kalau jangan lupa untuk sentiasa gaul supaya kita punya rempah ni tak hangus. Gaul kejap-kejap gaul. Lepas tu kita rasa kentang ni dah empuk ke belum. Agak-agak kalau macam dia semakin dekat nak empuk tu, baru kita buka penutup dia. Tak perlu dah tutup lagi. Tapi kalau masih jauh lagi, kita tutup lagi tudung periuk tu. Okey, lepas tu kita gaul-gaul dia. Okey, jangan biarkan dia sampai kering air tanpa kita gaul. Lepas tu kalau bagi yang suka rasa inti okey, bagi yang suka rasa inti kari pap yang manis-manis tu, boleh tambahkan gula. Letak dalam 3 sudu gula lah. Okey, biasa Cik Okey jenis yang tak suka sangat terlalu manis. Cik Okey letak 1 sudu gula tu memang dah sedap dah. Dia macam pedas-pedas masin sikit kan. Ini gula Cik Okey letak 1 sudu je lah. Okey, bagi yang suka inti jenis manis, boleh tambahkan 2 ke 3 sudu gula. Ikutlah tekak masing-masing. Okey. Yang ni bila Cik Okey dah rasa dia dah macam dah nak empuk tu, Cik Okey akan cepat-cepat keringkan air dia lah. Besarkan sedikit api supaya air dia lagi cepat kering. Kita tak nak sampai dia terlalu empuk sampai kentang ni hancur nanti bila masuk dalam kari pap. Time ni Cik Okey kuatkan api dia, biar dia mendidih kuat, air dia lagi cepat kering. Sebab tu kita masak ni kita kena pandai adjust lah, kita yang buat dia. Jadi jangan takut tak pandai ke, takut salah ke. Kita agak-agak lah kita buat inti yang kita suka makan. Kalau suka manis, tambahkan lebih gula. Kalau suka pedas, letaklah rempah serbuk cili terpulang. Tapi rempah kari babas ni memang dah cukup dia punya pedas. Cik Okey tak ada tambah lah serbuk cili lagi. Okey, inti dah pun air dia dah semakin kering. Satu lagi tips Cik Okey nak kongsi kat sini, inti kari pap ni kalau boleh kita jangan terlalu kering sangat. Biar dia basah-basah macam tu. Sebab nanti bila kita sejukkan, air dia akan lagi kering. Dia akan lagi mengering. So biarkan dia macam lembab-lembab. So bila sementara dia sejuk tu, dia akan jadi lebih kering. So kita biarkan dia lembab-lembab macam ni kan. Lepas tu kita sejukkan dia, barulah kita boleh guna inti ni untuk buat kari pap ke, martabak ke. Banyak kita boleh guna inti kari pap ni, bukan setakat nak buat kari pap sahaja. Okey, ni dah siap Cik Okey dah tutupkan api. Nampak tak Cik Okey punya inti ni, dia masih lembab-lembab lagi macam tu. Sementara Cik Okey nak sejukkan dia lah. Sebab bila dia dah sejuk nanti dia akan jadi lebih kering lagi. So kita biarkan dia basah-basah macam ni. So nanti bila dia dah sejuk, dia kering pun dia tetap masih lembab-lembab lagi. Memang sedap Boleh cuba resepi dan tips daripada Cik Okey ni. Ni dia rupa inti yang telah disejukkan. Setelah sejuk, inilah rupa dia. Nampak tak? Dia masih lagi lembab-lembab lagi. Dia tadi dia basah kan, tapi dia bila sejuk dia semakin mengering.
Tapi dia masih lembab-lembab lagi. Yang ini inti memang sangat sedap lah kalau kita buat kari pap. Okay. So selamat mencuba. Jangan lupa tinggalkan jejak anda dengan like dan komen Cik Okit punya YouTube channel. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng all. Okay.